السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق حق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita dapat sambung Kitab Badrut Tamam pada menyatakan hal ehwal Nabi hijrah ketika keluar daripada kita berhenti kat mana? Oh, setelah Nabi dah keluar ni, malam keluar tu. Setelah, sebab kita berhenti agak lama juga, sebulan, lebih sebulan kita berhenti, kita tangguh, rasanya lebih sebulan. Yang mana setelah mesyuarat dibuat untuk macam mana nak buat dengan Nabi ni, nak bunuh ke macam mana, maka dikumpulkan pemuda-pemuda daripada kabilah yang berbeza, diberi pedang, kemudian diberi upah 100 ekor unta siapa dapat bunuh, dan bunuh tu sama-sama bunuh Nabi. Ramai-ramai pemuda daripada kabilah yang berbeza bunuh Nabi ni serentak, supaya nanti nak dihukum, nanti mestilah kena hukum. Nak hukum nanti, nak hukum macam mana? Nak hukum semua. Bila nak hukum semua, sebab masing-masing nak bunuh Nabi secara serentak, itu rancangan daripada syaitan tu, iblis tu, yang menyerupai Syekh daripada Najdi. Kemudian maka ketua-ketua kabilah akan tak setujulah. Jadi kalau satu kabilah tu okey lagi, setakat lawan dengan Bani Hashim. Tapi ni ramai ni, kalau katalah 10 pemuda daripada 10 kabilah yang berbeza bunuh Nabi seorang, takkan nak hukum 10-10. Dia pandai, dia idea gitu. Maka dah lah tu dia bagi 100 ekor unta upahnya. Akhir sekali pada hari yang ditetapkan, pakat-pakat pergi cari Nabi. Tu kan, kalau ingat lagi lah, bulan lepas punya cerita. Kemudian pakat-pakat pergi cari tu, Nabi dapat tahu, Jibril turun bagi tahu, suruh Sayyidina Ali duduk tempat tidur Nabi. Nabi keluar pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar memang dah cadang 2 ekor kenderaan. 2 ekor kenderaan pergi ke rumah Abu Bakar. Nabi naik seekor, Sayyidina Abu Bakar naik seekor. Kemudian masa tu ada Aisyah ada, dan saudara tu kakak dia Asma, anak Sayyidina Abu Bakar pun ada. Maka keluarlah dia. Sayyidina Abu Bakar kata, ambillah salah satu kenderaan untuk Nabi naik. Maka naiklah. Kita berhenti kat situ. Yang mana unta yang Nabi ambil untuk tunggang ketika nak mula hijrah ni, hidup dia sehingga zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru mati unta tadi.
Maka berbekal keduanya daripada rumah Abi Bakr. Maka bawa bekal sikit, keluarlah daripada rumah Abu Bakar. Nabi hijrah keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar. Kita berhenti kat situ. Muka surat 20 tu kalau Jawi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sambung lagi cerita dia. Dan keluar daripadanya pada malam Jumaat. Masa keluar-keluar tu, malam Jumaat. Mana hari Khamis malam Jumaat lah. Malam Jumaat selepas waktu Isyak. Pada malam Jumaat selepas pada waktu Isyak. Keluarlah Nabi daripada rumah dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, bermula hijrah daripada rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka sampai keduanya kepada gua Bukit Sur. Jalan pada malam. Malam tu juga sampai Bukit Sur. Baru ni saya sempatlah pergi tengok Bukit Sur tu. Tinggi rupanya. Ingat kan rendah. Bukit Sur ni tinggi. Gua tu duduk dekat atas tu, lagilah tinggi. Tak larat kita tengok, tak larat nak naik. Tinggi. Maka Nabi berjalan daripada rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Bukit Sur pada malam Jumaat dan sampai malam itu juga. Maknanya sampai itu tengah malam lah, kita sampai tengah malam. Maka diam keduanya, duduklah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar tadi di dalamnya, dalam gua Bukit Sur tadi tu. Pada malam itu, duduk malam tu, ada singgah situ. Memang Nabi rancang pun. Ini bukan tak rancang, bukan pergi berjalan tengok ada bukit lah, kita duduk kat bukit ni dulu bukan. Nabi memang rancang gitu. Malah Nabi nak jumpa beberapa orang di situ. Nanti dia akan sebut di cerita. Memang Nabi rancang nak pergi situ. Nabi dah rancang daripada rumah Sayyidina Abu Bakar pergi ke Gua Sur, lepas tu pergi sini. Nabi dah rancang. Jalan Nabi bukan straight daripada Mekah ke Madinah untuk hijrah. Bukan straight gitu, jalan biasa, jalan highway, bukan. Jalan dia gini. Kona jalan dia. Nabi dah rancang. Nak duduk sini berapa lama, Nak lalu jalan tengah padang pasir ke, jalan tepi laut ke? Ada jalan tepi laut. Nabi dah cadang siap-siap dah. Maka diam keduanya, duduk tinggallah keduanya, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar tadi di dalam gua tadi tu, Gua Sur tadi, pada malam itu. Pada malam tu lah, malam Jumaat tu juga. Dan malam Sabtu, esokkan hari tu duduk lagi. Dan malam Ahad, esokkan malam tu duduk lagi. Mana 3 malam lah. Malam Khamis, malam Jumaat sehingga ke malam Sabtu. Malam Sabtu hingga ke malam Ahad. Kalau tengok malam ada 3 lah. Jadi malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam duduk kat situ. Dan memang Nabi rancang nak duduk 3 hari kat situ, 3 malam kat situ. Dan keluar keduanya daripadanya, keluar kedua-dua orang tadi, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tadi, daripada gua malam Isnin. Maknanya malam Jumaat ada dekat Gua Sur, malam Sabtu masih lagi Gua Sur, malam Ahad Gua Sur, malam Isnin keluar. Malam Isnin keluar. Dan masuk keduanya akan Madinah Al-Munawwarah. Dia cakap secara ringkas ni, jalan sampai ke Madinah pada hari Isnin. Maka adalah masa musafir keduanya 8 hari. Malam Jumaat, mana hari Jumaat lah malam tu. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Macam mana tu? Rabu, Khamis. Maka adalah masa musafir 8 hari. Perjalanan tu 8 hari. Sampai Madinah pada hari Isnin. Tak termasuk hari-hari yang singgah tu. Ada Nabi-Nabi singgah. Dan ni nak cerita 8 hari ni macam mana. Campur 3, 8 campur 3, 11 lah. Sebab dah duduk dalam tu 3. Keluar lepas pada tu 8 hari lagi. 3 jadi 11. Dan diriwayatkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq tatkala keluar ia serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal keadaannya berhadap ni menuju kepada gua Jabal Sur, kepada gua Bukit Sur tadi tu. Jadilah ia sekali berjalan di hadapannya, depan Nabi, dan sekali berjalan di belakangnya, dan sekali di kanannya, dan sekali di kirinya. Nabi jalan direct pergi ke Gua Sur terus, dah tahu itu tujuan. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia pelik sikit. Kejap duduk depan, kejap duduk belakang, kejap duduk kiri, kejap duduk kanan. Dia tak sedap duduk.
Dalam jalan tu sedar, kejap depan. Lepas tu dia duduk slow pula, duduk belakang Nabi pula. Lepas tu duduk kiri Nabi, duduk kanan Nabi. Kenapa nak Sayyidina Abu Bakar buat macam ni? Kerana takut ada orang menanti dan mengintai dan menurut tu ikutlah. Dia risau, takut nanti ada orang yang memang dah tahu jalan tu ke, nak ambush, dan takut juga ada orang intai. Mungkin ada orang ikut. Jadi kejap ke sana, kejap. Waktu tu kalau tengok Sayyidina Abu Bakar dengan putih janggutnya macam syekh, macam orang tua. Dan Nabi nampak waktu tu macam pemuda. Macam pemuda. Jadi orang tak berapa perasan. Orang tua keluar dengan pemuda, mungkin anak dia kot. Ada gitu je nampak daripada jauh. Tapi tetap Sayyidina Abu Bakar risau. Mesti ada takut ada orang. Kejap jalan kat kanan. Entah ada orang kat depan kot. Nabi jalan dulu. Kalau apa-apa lah aku yang kena dulu. Entah ada orang ikut kat belakang kot. Nabi duduk belakang pula. Tak sedap duduk Sayyidina Abu Bakar. Dan adalah Nabi SAW berjalan dengan ketiadaan kasut. Nabi tak pakai kasut. Nabi berjalan tak pakai kasut. Tujuannya nak bagi mengurangkan kesan tu, supaya nanti orang tak boleh nak jejak. Kurangkan sikit. Kalau pakai kasut ni senang sikit kesan dia tu. Sebab tu juga Sayyidina Abu Bakar duduk kat belakang. Dia nak padam tapak kaki Nabi. Kejap kat depan, kejap kat tepi. Maka Nabi tak pakai kasut. Maka menanggungkan dia oleh Abu Bakar hingga sampai kepada gua. Sayyidina Abu Bakar pegang kasut Nabi sampai ke gua. Nabi tak pakai. Maka tatkala hendak masuk gua, bila nak masuk gua dah sampai gua Sur, maka masuk Abu Bakar dahulu daripada Nabi. Macam tu lah selalu pun Sayyidina Abu Bakar ni. Dia lebih masuk dahulu daripada Nabi, supaya kalau apa-apa dia kena dulu. Sayangnya Sayyidina Abu Bakar dekat Nabi ni. Maka jadilah ia meraba-raba dengan tangannya. Masuk-masuk gelap, meraba-raba lah, kan malam. Pada segala penjuru gua dalam kelam. Dalam gelap tu dia raba, takut ada apa-apa. Kerana takut umpama ular, takut ada ular. Dan kala, takut ada kala jengking. Kalau kena, Sayyidina Abu Bakar kena dulu. Tu yang dia masuk dulu. Yang menyakiti akan Rasulullah, dia takut Nabi sakit. Maka tiada didapatnya akan suatu, bila dah clear kat dalam tu, tak ada apa-apa, maka masuk Nabi padanya. Baru dia panggil Nabi masuk, bila dah selamat kat dalam tu, dalam gua Sur tu. Dan diriwayatkan bahawa Abu Bakar mengoyak ia akan bajunya. Masuk-masuk, Sayyidina Abu Bakar tengok ada lubang-lubang, sikit-sikit lah ada lubang-lubang. Sayyidina Abu Bakar koyak baju dia, tutup lubang tu. Lubang dekat gua tu. Maka disumbatkan dengan dia akan beberapa lubang. Letak. Dan celah-celah batu di dalam gua itu. Kalau ada celah-celah, Sayyidina Abu Bakar letak daripada baju dia sendiri. Hingga tinggal lagi satu tempat. Dan padahal kainnya telah habis, sampai baju dia tak ada dah, habis, tak boleh koyak dah. Tapi ada satu je lubang lagi untuk ditutup. Maka menghantar ia akan tumitnya di atasnya. Dah tak tahu nak tutup apa, Sayyidina Abu Bakar tutup dengan tumit dia sendiri, lubang tadi tu. Ditutuplah dengan dia dengan tumit. Dan adalah Nabi pun mengantuk, Nabi tidur di atas ribanya. Di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Dan kaki Sayyidina Abu Bakar pula, tumit dia tutup lubang yang satu lagi yang tak cukup tu. Maka jadilah ular dan kala yang di dalam lubang itu menggigit dan menyengat akan dia. Rupanya lubang-lubang tu, lubang ular ke, lubang kala ke, lubang lipan ke. Maka bila macam tu, kena gigit. Sayyidina Abu Bakar yang kena gigit. Dia tak tarik kaki dia tu. Kena pun kena lah. Maka jadilah ia mengeras akan dirinya. Kerak, sakit. Keras. Kalau dia tarik kaki, Nabi terjaga tidur. Keras. Biar, dia kata apa-apa hal, biar dia kena, jangan Nabi kena. Maka jadilah ular dan kala yang di dalam lubang itu menggigit dan menyengat akan dia, akan Sayyidina Abu Bakar. Maka jadilah ia mengeras akan dirinya dan sabar ia. Tahan lah. Kerana takut jaga Rasulullah, takut Nabi jaga. Nabi tidur atas riba dia. Maka keluar air matanya. Sakit sampai terkeluar air mata. Dan bertitik ia atas mukanya, muka Nabi. Jatuh apa hal pula hujan kat dalam gua ni.
Maka terjaga Nabi jaga. Maka sabdanya, apa yang mengenai akan ni kau ni kenapa nangis tiba-tiba ni? Maka sahutnya, jawab Sayyidina Abu Bakar, telah disengat aku kena sengat. Maka berludah Nabi atasnya. Nabi tengok kat mana? Dekat tumit. Nabi berludah, maka hilangkan daripadanya sakitnya. Hilang terus sakit. Mujizat Nabi ludah, hilang pun sakit. Dan tatkala ketiadaan akan Nabi oleh Quraisy, bila Quraisy dah perasan Nabi dah tak ada, dah cari-cari dekat-dekat tu pun dah tak ada dah, menuntuti mereka itu akan dia daripada Mekah sebelah atasnya. Dia arahkan pemuda-pemuda tadi tu yang akan diupahkan dengan 100 ekor unta siapa dapat bunuh Nabi, yang diupah ni oleh musyrikin Mekah, yang dicadangkan oleh Iblis yang menyerupai seorang syekh, seorang lelaki tua. Maka Quraisy ni semua kata Nabi dah tak ada ni, cari ikut belah atas, ikut belah utara, sebelah atas Mekah. Cari-cari tak jumpa. Dan sebelah bawahnya, suruh saya ikut belah selatan pula, bawah, tak jumpa juga. Dan membangkit mereka itu akan Qafah. Dan bila tak jumpa tu, maka Quraisy tadi, yang ramai tadi, dia membangkit, dia cari seorang Qafah. Apa benda Qafah ni? Qafah ni yakni segala tukang menurut. Tukang menurut. Bahasa sekarang ni panggil apa? Tracker lah. Yang kalau kata kat dalam hutan tu, kalau ada orang hilang ke apa, ni ada orang pandai ni, orang asli ke apa ke, polis ke, yang pandai ni dia boleh tengok, ni dia jalan kat sini, dia boleh tengok tapak-tapak tu. Dia panggil Qafah. Carilah Qafah, tukang menurut, yakni segala tukang menurut. Ramai, bukan seorang. Tukang menurut yang lari-lari dengan dikenal bekas telapak kaki pada segala jalan. Dia tengok, ini kat sini ada serigala ni, kat sini ada binatang ni, ni ada orang lalu ni, dah lama ni, 3 minggu lepas, dia boleh tahu. Memang kerja dia gitu. Memang ada pun orang ni memang pakar. Dia boleh detect siapa yang lalu, berapa berat orang yang lalu ni, berapa kilogram dia, tinggi dia berapa, semua dia boleh daripada tapak kaki tu je. Dia pergi lalu kot jalan mana, semua dia tahu. Okay? Maka mendapat oleh Qaif yang menurut pada pihak jalan Jabal Thur. Dalam ramai itu seorang dia dapat, dia kata tapak kaki ada orang lalu, 2 orang. Dia lalu, bukan 2 orang, lebih 2 orang. Dia lalu jalan menuju ke jalan ini. Dia kata 2 orang, dia kata 2 orang menuju ke jalan ini. Jalan tu Jabal Sur. Maknanya terror ni, memang terror sungguh lah. Padahal dah padam tu. Mungkin ada yang tertinggal lah. Akan telapaknya di sana. Ikutlah. Ikut track, jumpa menghala ke Jabal Sur. Maka senantiasa diturutinya, diikut aja hingga putus demikian bekas itu di sisi Jabal Sur. Sampai dekat Jabal Sur, hilang jejak. Maka dia boleh tahulah kalau hilang jejak ni maknanya kat sini lah. Maknanya kat sini lah, orang yang dicari ni kat sini. Okay? Dan telah jadi masyaqqah atas mereka itu keluarnya. Tapi bila dia tengok-tengok, bila dia kaji-kaji, kalau sampai kat Gua Sur ataupun Jabal Sur terputus, takkan dia naik dalam Jabal Sur. Pelik, sebab ada perkara yang tak memungkinkan Nabi naik ke situ. Tapi kesan tapak hingga ke situ. Tapi tak naik lagi ni, belum naik lagi. Adalah sebab nanti dia cerita kat bawah. Kenapa dia cerita ni? Kenapa yang tracker ni dia macam tak percaya ke sini, tapi kesannya sampai sini aja, tak ada tempat lain dah, situ aja. Tapi tak logik. Kenapa tak logik? Dia cerita sini. Jadi masyaqqah, jadi pelik pula dia. Dan menjadi mereka itu pengupah bagi mereka mengembalikan dia 100 jamal. Dan dipanggil lah balik. Dah jumpa di situ, dipanggil lah yang
Diupah 100 jamal ni, 100 unta. Siapa yang dapat bunuh Nabi, yang kata pemuda-pemuda, dia panggil semua mari sini. Abu Jahal panggil, mari kat sini. Sebab kemungkinan besar naik ke sini. Tapi itulah pelik sikit, macam tak logik pula. Tapi kita terkenal orang yang cari tapak kaki tadi, yang pengesan tadi memang terkenal. Cuma tak logik sikit. Apa-apa pun kita panggil dulu. Dia panggil semua datang ke situ, yang nak bunuh Nabi ni. Dan tak kala masuk Nabi, kenapa dia orang jadi macam masyaqqah, jadi macam masalah pula? Sedangkan kalau dah jumpa dekat situ, tapak Nabi yang terakhir, situ je. Kenapa pula jadi susah sangat nak masuk ni? Kenapa? Ni kerana apa? Dan tak kala masuk Nabi akan gua, Nabi masuk je gua, yang cerita tadi Nabi masuk gua Thur tadi, menumbah Allah atas pintunya akan pohon kayu, Ummu Ghailan. Terus bila Nabi masuk, Allah tumbuhkan terus pokok, nama pokok tu Ummu Ghailan, emak antu. Budak masa sekarang ni macam pokok bergantu lah. Kau yang maya kan, macam pokok bergantu macam tu. Orang tengok pokok tu seram je. Tu pokok kayu tumbuh kat situ. Dan nak tumbuh tu dia makan masa. Dia bukan boleh tumbuh dalam sehari 2 hari. Dia makan masa bertahun baru boleh tumbuh pokok besar tu. Allah terus tumbuhkan kat depan tu. Maka menudunglah ia akan gua daripada mata manusia. Maka tak nampaklah pintu gua. Tak nampak pintu gua sebab pokok tadi tu rimbun sangat. Dan datang 2 ekor burung merpati yang liar keduanya. Datang pula burung merpati yang liar, bukan burung merpati orang pera ni, yang liar. Datang keduanya, maknanya 2 ekor, berdiri pada keduanya pada pintu gua. Berdiri kat situ, duduk kat situ. Kalau ada orang masuk, mesti burung tu terbang. Duduk kat situ lah. Dan diriwayatkan bahawa keduanya bertelur di sana. Siap buat sarang, siap bertelur lagi. Burung tadi tu, burung merpati liar tadi, dekat pokok tu lah, area situ lah. Dan datang laba-laba, berbuat rumahnya sarang lah, rumah sarang laba-laba pada atas muka gua, buat lagi sarang. Maka datanglah segala orang muda Quraisy, yang kata pemuda yang nak bunuh Nabi ni, yang diupah ni, datang ramai-ramai dengan segala pedang mereka itu. Ramai-ramai nak bunuh Nabi ni, 1, 2, 3. Bila macam tu nanti masuk mahkamah, nanti kamu semua telah dijatuhkan hukuman kerana membunuh Nabi. Oleh kerana yang bunuh ni katalah 10 orang, sekali tetak ramai-ramai, maka kamu semua akan dihukum. Tapi kalau nak hukum bunuh juga, macam mana nak bunuh sedangkan 10 orang? Sepatutnya yang kalau lah seorang bunuh seorang, senang je bunuh balik orang yang bunuh ni. Ini 10 orang. Takkan nak potong sikit-sikit kot 10 orang. Tu waktu tu punya undang-undang lah. Maka kemungkinan besar akan dilepaskan mereka 10 orang apabila 10 orang ni akan bayar 100 ekor unta seorang. Satu kabilah akan bayar 100 ekor unta kepada Bani Hashim, keturunan Nabi. Maka senyap cerita, habis cerita. Sebab tu ramai-ramai datang nak bunuh ni. Dan mengintai setengah mereka itu, dah ramai-ramai datang ni, dia mengintai ke dalam gua, rintai gitu aja. Sebab macam tak logik. Maka tiada melihat ia. Tak nampak pun ada orang, gelap gelita. Dah ada pokok, dah lah ada sarang laba-laba. Dan dia tak nampak apa-apa kat dalam tu, melainkan 2 ekor burung merpati duduk. Dah memang bersarang, sarang pun nampak macam lama dah duduk. Siap bertelur, siap ram lagi, duduk kat situ. Maka mengetahui mereka itu bahawa tiada di dalam gua seseorang. Daripada tengok kau tu, tahu dah tak ada orang dalam gua ni. Dan berkata setengah mereka itu, setengah kata, masuk oleh kamu akan gua. Yang kata, yang tengok tu kata tak ada orang dalam, mana boleh, tak mungkin ada orang dalam ni, tak logik. Maka dia kata kat yang lain, engkau lah masuk dalam gua. Sebab apa? Dia tahu dah kalau aku masuk memang tak ada orang, tak logik ada orang dalam tu. Maka berkata Umayyah bin Khalaf, seseorang tu, salah seorang daripada orang ramai itu kata, dan apakah hajat kamu di dalam gua? Kau suruh aku masuk buat apa dalam ni? Kau tak nampak ke bahawa ada padanya laba-laba terlebih dahulu daripada diperanakkan Muhammad? Kalau kau tengok laba-laba ni punya sarang, sebelum Muhammad lahir dah ada dah sarang laba-laba ni. Nak beritahu tebalnya, tak mungkin orang masuk.
Dia kata gitu. Kalau kau tengok pada cara sarang ni, sebelum Muhammad tu lahir, dah ada dah sarang ni. Nak kita tebalnya sarang tu. Dengan ada pokok besar. Sebelum Muhammad ada pokok ni pun dah tumbuh dah. Dah ada. Maka tak jadi masuk. Padahal Sayyidina Abu Bakar kata, kalau diorang tu angkat jenguk sikit aja, nampak dah kaki. Dah nampak kaki Nabi dengan kaki dia. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala melihat ia akan segala orang yang menurut daripada orang muda-muda kufar dengan segala senjata, kata Sayyidina Abu Bakar cerita, ketika Sayyidina Abu Bakar ni tengok, ramai datang, nampak ramainya datang yang muda-muda kufar ni, yang diupah ni dengan segala senjata. Mereka itu Sayyidina Abu Bakar nampak telah datang mereka itu ke pintu gua. Kan dia duduk kat pintu gua, duduk bercakap, engkau lah masuk. Kan? Aku rasa tak logik dia ada duduk bercakap-cakap ni. Dan bersangatanlah duka citanya Abi Bakar. Duka citalah dia. Habislah tak ada apa dah lah. Bersembah ia kepada Rasulullah. Dia pun cakap kat Rasulullah dengan katanya, jikalau dibunuhkan per hamba, kalaulah diorang ni bunuh aku, kata Sayyidina Abu Bakar, maka sesungguhnya per hamba seorang lelaki juga. Aku mati habis cerita kalau dibunuh aku, diceritakan Nabi. Jikalau dibunuhkan per hamba, jikalau dibunuhkan tuan hamba, ya Rasulullah, kalaulah dibunuh kamu ya Rasulullah, niscaya binasa umat ni. Kalau dibunuh aku, habis aku tak ada, mati habis cerita. Tak memberi kesan apa-apa pun. Tapi kalau dibunuh kamu ya Rasulullah, niscaya binasa umat ni, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya, Nabi pun cakap, jangan engkau duka cita bahawa Allah serta kita. Jangan duka cita, Allah bersama kita. Dan dirakamkan ayat ni dalam Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau risau, jangan kau duka cita, Allah bersama kita, kata Nabi. Ada cerita ni dalam Quran. Dan menurunkan Allah akan ketetapannya atasnya. Allah dah takdirkan kita akan selamat. Jangan risau wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangan risau. Kemudian legalah Sayyidina Abu Bakar. Dah Nabi cakap macam tu, legalah dia. Dan adalah Abdul Rahman, anak Abi Bakar As-Siddiq. Anak Abu Bakar ada seorang nama Abdul Rahman. Ada riwayat lain mengatakan bukan Abdul Rahman, Abdullah bin Abu Bakar. Riwayat lain mengatakan Abdul Rahman bin Abu Bakar. Tak kisahlah, anak Sayyidina Abu Bakar lah. Serta kecil umurnya, masa tu kecil lagi, remaja. Datang ia akan keduanya pada tiap-tiap malam dengan khabar Quraisy. Anak Sayyidina Abu Bakar ni sebab dia kecil, orang tak peduli kat dia. Dia pergi kat pasar-pasar, dengar cerita, jadi spy. Jadi spy. Dengar cerita, orang tak peduli, budak kecil. Dengar dan lepas dia dengar apa Quraisy cakap, dia pergi tiap-tiap malam. Datang ia pergi ke Gua Sur tu tiap-tiap malam dengan khabar Quraisy, bawa cerita. Orang Quraisy kata gini ayah. Orang kata gini. Dia datang tiap-tiap malam. Kalau siapa tengok Bukit Sur tu, Allah, memang saya tengok pun memang tak selera nak naik. Mesti penatnya. Ni budak ni. Budak. Datang naik hari-hari, tiap-tiap malam. Bukan hari lah, tiap-tiap malam selama 3 malam tu. Cerita tentang rancangan apa yang dia dengar, apa Quraisy nak buat. Kemudian pulang ia ke negeri pada waktu sahur. Malam dia keluar, katalah lepas maghrib, lepas isyak dia keluar pergi ke Gua Sur, jumpa ayah dia. Malam waktu subuh tu dia balik, dia sampai-sampai waktu sahur, sampai-sampai. Maka seolah-olah ia bermalam pada Mekah. Jadi orang tak perasan, ingat dia duduk sebab apa? Di masa malam tu dia ada, pagi esok pun dia ada. Sedangkan sebenarnya dia tak ada pun dekat Mekah. Dia pergi ke Gua Sur. Pandai dia keluar malam, tengah-tengah malam tu. Maka seolah-olah ia bermalam pada Mekah. Dan adalah Amir anak Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Sahaya bagi Abi Bakar. Ada seorang hamba Sayyidina Abu Bakar.
Tugas dia apa pula? Datang ia akan keduanya pada tiap-tiap malam. Dia datang juga tiap-tiap malam. Tadi tu anak Sayyidina Abu Bakar, ini hamba Sayyidina Abu Bakar. Dengan makanan keduanya, bawa makanan. Nabi nak makan apa? Nak keluar suka-suka tak boleh, ada orang nak cari ni. Bawa makanan. Keduanya daripada Laban. Makanan daripada Laban. Laban ni susu lah. Bawa makanan daripada Laban. Bawa susu ke, bawa apa ke, makan makanan, roti sebagainya. Hamba Sayyidina Abu Bakar ni. Itu pun datang tiap-tiap malam bagi makan. Dan nanti hamba dia ni akan bertiga pergi hijrah. Bertiga tu, bukan berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Campur juga seorang ni. Dan ada seorang lagi. Siapa seorang lagi yang datang pergi hijrah dengan Nabi? Orang kafir. Tengok siapa dia disebut di bawah ni. Dan telah menyewa Nabi. Nabi sewa, Nabi upah seseorang. Menyewa Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dan Nabi pergi upah. Menyewa tu upah orang pandai. Akan Abdullah bin Al-Uraiqith. Ada katanya dia ni Yahudi. Orang Yahudi. Sewa Abdullah bin Al-Uraiqith. Abdullah bin Al-Uraiqith. Tu nama dia. Dia ni pakar jalan juga. Pakar jalan, pakar menjejak juga dia ni. Maka Nabi minta tolong, bukan minta tolong, upah, supaya menunjuk ia akan keduanya akan jalan. Nak dia punya idea, kita lalu jalan ni macam mana, lalu jalan macam ni, kena kita nak lalu kat jalan ni, kat mana, shortcut dekat mana, kat mana, nak tanya dia. Nabi minta tolong orang kafir. Nabi minta tolong orang kafir, ataupun minta upah, ataupun mengupah orang kafir untuk tunjuk jalan. Benda ni benda besar. Silap-silap orang kafir tu macam mana kalau dia pecah rahsia? Menunjuk ia akan keduanya akan jalan, dan menolak keduanya akan dua kenderaan kepadanya. Naik kenderaan bersama seorang lagi ni, Abdullah bin Al-Uraiqith. Tu nama dia, Uraiqith tu. Dan berjanji keduanya akan dia pada gua Jabal Thur kemudian daripada 3 malam. So tu kata tadi, bukannya Nabi tak sengaja tidur dekat gua Thur, tak. Memang dia dah janji siap-siap masa dia nak bertolak tu. Dia janji dengan seorang ni, nanti malam ni, malam esok, malam lusa, setelah 3 malam engkau datang ke ke gua Thur. Maknanya ada orang tahu Nabi akan duduk di situ, tapi dia tak percaya rahsia walaupun dia orang kafir. Sebab dia kena dapat upah kan. Dah janji siap-siap dah. Kemudian selepas daripada 3 malam datang situ. Nabi lepas dah 3 malam, malam Jumaat hingga malam Sabtu, malam Sabtu hingga malam Ahad hingga malam Isnin. Keluar. Maka kemudian daripadanya datang ia akan keduanya, datang juga. Datanglah bila hari yang malam yang ditentukan tu, maka datanglah cari mana Nabi ni, sebab dah upah aku kan, upah. Dan keluar keduanya berjalan sekalian. Dan keluar keduanya, saya nak wakar dengan Nabi, dan berjalan sekalian serta mereka itu Amir ibnu Fuhairah. Amir ibnu Fuhairah tadi tu, Amir ibnu Fuhairah adalah hamba Sayyidina Abu Bakar. Jadi maknanya 3 orang campur hamba Sayyidina Abu Bakar, campur penunjuk jalan ni jadi 4 orang. 4 orang keluar hijrah sebenarnya. Dan keluar keduanya dan berjalan sekaliannya serta mereka itu Amir ibnu Fuhairah. Amir ibnu Fuhairah ni hamba Sayyidina Abu Bakar tadi, ikut sekali. Jadi 4 orang, dan mengambil mereka itu akan jalan sebelah laut. Dia dengar penunjuk jalan ni. Dia kata, setelah aku kaji-kaji, jalan ikut sebelah laut paling selamat. Kerana baru-baru ni orang dah cari sebelah laut dah. Dan diorang tak akan datang kali kedua untuk cari, sebab diorang dah cari. Diorang akan cari belah sini. Adalah rancangan yang dia buat. Okay. Lalu jalan sebelah laut. Dan antara mereka itu, bukan jalan dalam laut, bukan. Sebelah laut, kat pantai. Jalan kat pantai. Dan antara mereka itu, pada pertengahan jalan, tiba-tiba
melintangi bagi mereka itu Suraqah ibnu Malik. Mari pula Suraqah ibnu Malik mari. Suraqah ibnu Malik ni menarik juga kisah dia ni. Dia pula tiba-tiba Suraqah ibnu Malik ni ada. Sebenarnya sebenarnya Abu Jahal dia dapat tahu daripada seseorang bahawasanya ada dua orang, seorang tua seorang muda, berjalan dekat area laut. Jadi Abu Jahal dia kata kita pernah cari dekat sini sehari dua lepas. Takkan kita nak cari sekali lagi di bahagian laut ni, di bahagian tepi pantai. Jadi dia arahkan anak buah dia ni Suraqah bin Malik ni. Suraqah bin Malik. Menarik cerita Suraqah bin Malik ni. Suraqah bin Malik ni akhir sekali dia masuk Islam. Nanti kita cerita lah kalau sempat ke. Okay. Suraqah bin Malik ni dia arahkan oleh Abu Jahal untuk pergi. Suraqah ni pun juga orang hebat juga. Hebat bawa kuda, hebat menjejak juga. Antara penjejak yang hebat juga. Kemudian bila dia suruh, tiba-tiba dia nampak dua orang. Suraqah nampak dua orang. Dia tengok, ya dah. Ini ya dah. Dia tahu dah memang Nabi. Dan dia upah juga. Kalau siapa dapat tangkap 100 ekor unta. Suraqah ni. Cuma tengok ayat dia menarik kat sini. Tiba-tiba melintangi bagi mereka itu oleh Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik nampak Nabi berjalan dua. Sayyidina Abu Bakar perasan ada orang ikut. Baru je Suraqah tu nak dekat, Nabi doa, ya Allah selamatkan aku sebagainya. Maka terjeruh bahasa dulu. Maka terjeruh terbenamlah. Macam ada pasir tapi jeruh, pijak-pijak masuk ke dalam sampai ke lutut. Jeruh. Dua kaki kudanya jatuhlah dia. Kaki kuda jeruh hingga kepada dua lutut. Padahal bumi itu bersangatan keras. Padahal bukan pasir dekat atas sikit je, bawah tu semua batu. Pergi sikit, patutnya bila keras macam tu macam mana boleh jerelus? Tapi jeruh, jatuh. Dia yang menarik ni. Apa yang menariknya, bila jeruh, dia bangun dah dekat dah dengan Nabi. Jeruh, dia bangun, tarik balik kaki kuda tu, tarik keluar kaki kuda tu. Dia naik balik kuda dengan naik cepat-cepat lah, sebab Nabi makin jauh dah, kejar lagi, nak sampai dekat jeruh lagi. Dia turun balik, tarik balik kaki kuda dia, tarik, terkeluar dah, Nabi jauh balik, dia naik lagi. Macam tu lah kerja dia. Beberapa kali, banyak kali jatuh, menggelupur dia naik. Siapa ni? Suraqah. Tok kita dulu, dia ambil daripada nama Suraqah tu lah, daripada yang dia kata nafsu serakah tu. Nafsu serakah tu Suraqah lah pada waktu tu. Sebab tok nenek kita dengar cerita, dia menyerap masuk ke dalam hati terus. Dia terus jadi bahasa dia. Nafsu serakah. Serakah ni Suraqah tu lah asalnya. Maksudnya apa? Macam mana? Cuba bayangkan apa yang terjadi dekat Suraqah bin Malik ni. Jatuh, bangun, pergi balik. Pergi nak buat jahat lah, nak bunuh, nak pegang Nabi, nak tangkap Nabi, nak buat jahat lah. Jatuh, menggelupur naik. Akan tu nafsu serakah tu. Nafsu serakah tu. Jatuh, menggelupur naik. Tarik, naik kuda balik, jatuh balik, naik balik, jatuh balik, naik balik. Akhir sekali, menggelupur kata. Macam tu. Akhir sekali, tok nenek kita dulu guna nafsu Suraqah. Sampai kat kita, nafsu serakah. Tu asal-usul serakah. Korang dapat juga satu tak? Apa ada mana-mana asal-usul serakah daripada Suraqah bin Malik. Jeluh masuk. Akhir sekali maka menyeru ia akan mereka itu dengan aman. Okeylah, aku ngaku kalah. Aku kata Suraqah. Memang tak boleh buat apa dah. Aku tak boleh kejar aku mengaku kalah lah. Maksudnya mengaku kalah tu, kita bincang balik, kita bincang.
maka menyuruh ia dengan aman. Kita bincang dengan aman, maka terlepaslah ia. Maka terlepaslah Nabi. Cuma dia tak cerita apa yang amannya. Dia macam mana? Dia kautim dengan Nabi macam mana? Sebab dia ada perjanjian dengan Abu Jahal. Dan dia diupah oleh Abu Jahal. Dia ada perjanjian dengan Abu Jahal. Tiba-tiba dia tak jadi. Maksudnya dia buat perjanjian baru dengan Nabi. Cuma perjanjian baru tu tak dicerita dalam kisah ni. Mungkin dia kata akan memanjangkan kot. Bolehlah kita cerita sikit Suraqah ni. Suraqah ni, dia seorang yang daripada kabilah yang terkenal sebagai orang yang mahir dan cekap mencari jejak dekat padang pasir. Suraqah. Bukan dia. Kaum dia tu memang jenis terkenal. Termasuk dia lah. Kalau kata nak cari penjejak aja, cari kaum kabilah daripada Suraqah tadi tu. Suraqah ni dia pelik. Dia seorang penunggang yang handal. Bumi dipenuhi dengan batu-batuan yang keras, jeru juga. Maka dia tahu Nabi ni bukan orang biasa. Semua orang tahu Nabi bukan orang biasa, cuma tak nak beriman aja. Maka dia pun buat perjanjian baru. Malah bukan dia, Nabi yang buat perjanjian baru. Nabi yang buat perjanjian baru dengan dia. Buat rundingan baru. Nabi tanya dia, berapa orang bayar kau untuk aku, untuk tangkap aku? 100 ekor unta. Itu ganjaran yang aku akan dapat. Sekarang ni kau kata nak buat perjanjian baru dengan aku, sebab kau tak boleh kejar. Kau kejar, aku jatuh. Kau kejar, kau jegeluh. Akhir sekali bila tak niat nak kejar, maka elok je, tak ada jegeluh pun. Sebab Nabi doa. Dia kata 100 ekor unta je, sikitnya, rendahnya kau punya harga. Nabi buat rundingan. Nabi pun pakai rundingan juga. Dia ni pun pakai rundingan juga. Sikit aja. Macam ni lah. Engkau anggap tak pernah jumpa aku, engkau balik-balik, senyap-senyap je. Engkau anggap tak pernah jumpa aku, kata Nabi, aku tawarkan kat engkau mahkota Raja Parsi. Tak dulu tu. Termasuk jubah dan sebagainya, dia punya pakaian kebesaran. Raja Parsi. Waktu tu Raja Parsi memang duk gagah-gagah lagi. Waktu tu dia satu kerajaan yang besar. Rom, Parsi, termasuk kerajaan yang kuat. Waktu tu. Mula-mula dia kata, engkau keluar hijrah pun selas pinggang. Tiba-tiba engkau nak bagi aku mahkota. Mana nak ambil mahkota tu yang raja nak pakai tu? Dah lah tu Parsi, yang mana di antara kerajaan yang kuat pada waktu itu Rom dan Parsi. Kau nak ambil macam mana nak bagi? Engkau pun selas pinggang, engkau pun lari daripada musyrikin Mekah, engkau pun dah nak kena tangkap dah. Nabi kata, Suraqah sangsi lah. Nabi kata apa? Kau kenal aku sejak kecil kan? Memang pun. Nabi orang Mekah. Pernah tak aku menipu? Pernah tak kalau aku kata, last kali aku tak buat apa yang kau kata? Aku janji, aku tak penuhi. Pernah tak selama kau kenal aku? Tak pernah. Memang pun. Al-Amin Nabi kan? Memang orang semua kenal Nabi. Lepas dia fikir, ya tak ya juga. Tak mungkin Nabi ni menipu. Akhir sekali, okeylah. Kalau macam tu, aku terima perjanjian baru. Aku buat macam tak pernah jumpa kau. Aku tak pernah jumpa kau. Tapi dia kata apa? Cakap aja tak boleh. Kena tulis. Zaman sekarang zaman tulis. Maka dia buat keluar kulit binatang. Maka tulislah atas tu. Yang ada riwayat mengatakan yang tulis tu hamba tadi tu. Hamba Sayyidina Abu Bakar yang tulis. Tulis, tak kisahlah hamba Sayyidina Abu Bakar tulis ke, Suraqah sendiri tulis ke, perjanjian. Tulis mengatakan keamanan, iaitu bahawasanya Suraqah akan aman daripada Nabi. Maksudnya Nabi tak buat apa-apa dekat dia. Apa-apa hal terjadi pun Nabi tak buat apa-apa dekat dia. Maksudnya Nabi menjamin keamanan dia, Suraqah, dan Nabi akan bagi dekat dia mahkota Raja Parsi. Waktu tu tak terfikir pun. Nak terfikir benda kerajaan Islam pun tak ada lagi, baru nak hijrah. Habis cerita tu. Suraqah simpan surat tu. Kemudian lama dah terjadinya kerajaan Islam yang pertama. Suraqah simpan je lah.
Sehingga satu peperangan Suraqah ni masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian Nabi wafat. Tapi ingat Nabi janji nak bagi, tapi Nabi wafat. Dia pun dah masuk Islam, mungkin dia tak terfikir dah kot. Tapi ada lagi dah surat tu. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih, masuk zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar dan tenteranya berjaya mengalahkan dan menawan Parsi waktu tu. Harta rampasan banyak dapat, termasuklah mahkota Raja Parsi. Saya nak kata ini harta rampasan perang, kita kena bahagi-bahagikan. Mungkin yang ni boleh bawa pergi Baitul Mal ke apa. Nabi tengok akhir sekali, mahkota ni aku nak buat apa ni, kata. Nak cairkan, nak bagi sama-sama ke, nak letak Baitul Mal ke, nak buat apa mahkota ni. Suraqah waktu tu kan, masa tu dah jengok. Tengok. Akhir sekali nampak mahkota tu. Dia pun kata, mahkota tu aku yang punya. Dia kata, itu adalah milik aku. Apa hal pula kau mengaku ni Suraqah? Apa pula? Dia pun cerita. Ketika begini. Nabi dah janji nak bagi dekat aku. Aku pun dah macam terlupa dah. Dah masuk Islam dah masa tu, kafir lagi masih janji. Dah masuk Islam dah lupa dah pun. Tapi bila aku tengok, aku teringat. Dia cari balik, dia buat keluar. Ini perjanjian aku dengan Nabi. Bila macam tu, bila Sayyidina Umar baca, sahabat-sahabat semua baca, semua pakat-pakat nangis pada waktu tu. Dan dia berikan mahkota tadi dekat Suraqah, pemilik sebenar mahkota Raja Parsi. Dapatlah Suraqah pakai. Tapi ada riwayat mengatakan tak lama lepas tu dia dapat pakai, tak lama pun. Lepas lama pada tu Sayyidina Umar kata jangan pakai dah. Jangan pakai dah. Sebab dia macam pelik sikit kan. Tapi dia sempat pakai lah. Belagak lah pakai. Dia pakai lah. Sebab dia janji Nabi. Bukan setakat Nabi mati habis. Tidak. Nabi wafat, lepas tu habislah je. Tidak. Sehingga kan masa waktu Nabi hijrah tu, Nabi dah nampak dah bahawasanya akan menakluk waktu tu Parsi, akan mengalahkan Parsi pada waktu tu. Tapi bukan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu sikit cerita Suraqah. Maka menyeru ia mereka itu dengan aman. Maka lepaslah lepas dah buat perjanjian tadi, lepaslah. Dan datang ia melintangi akan mereka itu memberi bekal. Maka tiada menerima mereka itu. 2 orang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dan mereka tu ramai-ramai tadi, yang 3-4 orang tadi tu pergi hijrah tadi. Akhir sekali bila dah buat perjanjian, kita dah kawan lah, kata Suraqah, aku ada bekal, aku bagi bekal untuk kau dalam perjalanan. Nabi tak terima bekal tu. Maka tiada menerima mereka itu, tak terima. Tak apa. Engkau cuma menganggap tak pernah jumpa aku, cukup dengan perjanjian baru tadi tu. Maka bila Abu Jahal tanya, dia kata tak jumpa lah. Maka berkata mereka itu, sembunyi olehmu daripada kami. Nabi kata, kau jangan, aku tak nak tengok engkau pergilah, kita dah buat perjanjian baru. Maka kembali dia pun balik. Dan jadilah tiada berjumpa ia akan seseorang, melainkan dikembalikan akan dia. Dan masih dia patah balik tu, dia tak jumpa siapa-siapa. Suraqah patah balik, dia pun nak tengok takut-takut ada orang lain ke yang ikut kan. Tak ada, memang tak ada. Sampai ke Mekah, telah berkata, telah aku cubakan jalan ini, maka tiada aku dapat ke seseorang. Ada seorang dia jumpa juga, seorang duduk lalu jalan ni. Oi Suraqah, apa cerita? Aku dah lalu dah tadi, tak ada orang. Tak ada orang. Yang ni patah balik. Tak ada orang takkan kita nak pergi 2 kali buat apa? Aku dah lalu, aku balik daripada jalan ni, kata Suraqah. Maka lepaslah. Stop kat situ kot cerita ni. Dan jatuh pada jalannya beberapa ajaib, setengah daripadanya bahawa lalu mereka itu pada satu tempat yang bernama Qudaid. Ni panjang pula cerita. Cerita Nabi perah susu kambing, yang kambing tu waktu tu memang kurus sangat sebab waktu tu kemarau. Nabi minta izin, yang pegang je keluar banyak susu. Sedangkan kambing tu kambing yang sangat kurus. Di rumah seorang perempuan, Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah.
Tu cerita akan datang, sambungan akan datang. Dan jatuh pada jalannya beberapa ajaib. Masa Nabi berjalan, lepas pada tu banyak berlaku perkara ajaib, perkara yang pelik. Apakah perkara pelik tu? Kita sambung akan datang. Dan jatuh pada jalannya beberapa ajaib. Akan datang lah. Dah berapa? 1, 2, 2 muka dah baca, cukup lah. Banyak-banyak nanti kan tak ingat pula cerita. Kita tangguh dulu. Ingat nafsu serakah tu ingat daripada Suraqah bin Malik. Dapat awal balik yang tu cukup lah. Yang lain tak ingat. Ingat Suraqah dengan yang serakah. Jadilah. Sudah yang tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma hamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.